Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Yahya bin Mu'az menegaskan, sabarnya para pencinta adalah lebih besar daripada sabarnya orang yang bersikap serba sedikit. Hal ini menghairankan. Bagaimana mereka dapat bersabar? Syair berkata, kesabaran adalah terpuji di setiap waktu dan tempat, kecuali kepadamu, ya Allah. Sabar kepadamu tidaklah terpuji. Ruwayyim mengatakan, sabar adalah meninggalkan keluh kesah. Zunnun menyatakan sabar adalah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Syekh Abu Ali Daqqaq menyatakan, sabar adalah seperti namanya, sabar. Ibnu Atha membacakan satu syair, aku akan bersabar untuk menyenangkanmu, sementara rindu menghancurkan diriku. Cukuplah bagiku bahawa engkau redha, meskipun kesabaranku menghancurkan diriku. Abu Abdullah bin Khafif menyatakan, sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabarnya orang yang berjuang untuk bersabar. Yang kedua, sabarnya orang yang sabar. Yang ketiga, dan sabarnya orang yang sangat sabar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, sabar adalah kenderaan yang tidak pernah terjatuh. Ali bin Abdullah al-Basri menyatakan, seorang laki-laki datang kepada Ash-Shibli dan bertanya, sabar macam mana yang paling sulit bagi orang yang sabar? Dia menjawab, itu sabar terhadap Allah Ta'ala. Tapi orang itu menyanggah, bukan. Shibli menyarankan sabar untuk Allah. Orang itu menyanggah lagi, bukan. Shibli menjawab, sabar bersama Allah. Sekali lagi orang itu menyanggah, bukan. Shibli bertanya, lantas sabar yang mana? Orang itu menjawab, sabar berjauhan dengan Allah. Mendengar jawapan itu, Ash-Shibli berteriak sedemikian rupa sehingga hampir binasa. Al-Jurairi menjelaskan, sabar tidaklah membezakan keadaan bahagia atau menderita. Disertai dengan ketenteraman fikiran dalam keadaannya. Ketabahan yang sabar adalah mengalami kedamaian ketika menerima cubaan, meskipun dengan adanya kesedaran akan beban penderitaan. Seorang sufi berkata, aku bersabar ketika aku tidak tahu kehendakmu atas kesabaranku. Dan kerana sabar aku sembunyikan petaka yang kau kenakan pada diriku. Kerana takut bahawa hatiku akan mengeluh tentang kerinduanku, dengan diam-diam terhadap air mataku hingga mereka dapat mengalir tanpa ku tahu. Syekh Abu Ali Daqqaq berpendapat, orang yang sabar akan mencapai darjat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Sebab mereka telah menjadi manusia yang disertai oleh Allah, yakni bersama dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dikatakan mengenai erti firman Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan kaitkan dirimu kepada Allah. Ali Imran surah ketiga ayat 200. Bahawa sabar adalah kurang dari tekad hati dalam kesabaran, musabarah, dan juga kurang dari mengaitkan diri kepada Allah, murabatah. Dikatakan juga bersabarlah dengan dirimu dalam kepatuhan pada Allah Ta'ala. Bertekadlah dalam kesabaran dengan hatimu dalam menghadapi cubaan-cubaan yang berkaitan dengan Allah, dan kaitkanlah jiwamu kepada kerinduan kepada Allah. Juga dikatakan bersabarlah kepada Allah. Bertekadlah dalam kesabaran dengan Allah dan kaitkanlah jiwamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sedang jemaah penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi membicarakan tentang sabar yang telah didefinisikan oleh ulama dengan beberapa definisi sesuai dengan keadaan, masa, zaman dan diri seseorang. Bila mana kita melihat dalam definisi sabar itu ialah adamu jaza', tidak mengeluh. Dan as-sabatu ala ahkamillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetap teguh dengan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Dan sabar adalah seorang menahan dirinya daripada melakukan perkara yang tidak diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ilmu kesufian ada sabar yang jauh lebih hebat. Itu sabar dengan pertemuan. Sabar dengan pertemuan dengan Allah. Umpama, tuan-tuan sekalian, kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, tetapi kita dihalang untuk bertemu dalam satu tempoh. Maka kita menahan kesabaran kita, kerinduan kita, kecintaan kita. Maka di sinilah kesan dan hasil seorang mentaati Allah, seorang yang patuh pada perintah Allah, seorang yang beriman dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka dia begitu merindui dengan pertemuan dengan Allah, namun disabarkan dirinya untuk hari pertemuan yang agung ini, sehingga mengalir air mata kerinduannya, sehingga nampak kekerutan wajahnya dek menunggu sabarnya dia untuk hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sabar seumpama ini yang dibahaskan oleh kebanyakan para ulama sufi. Walaupun secara umum bila mana kita bahaskan sabar cuma 3 bahagian. Iaitu sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dengan ujian-ujian yang kita lalui. Kematian, kesakitan, harta benda, tohmahan, celaan, fitnah dan lain-lain. Itu secara kasar pembahagian sabar. Ada sabar yang disebut ikhtiari, ada sabar yang disebut ittirari. Ikhtiari, satu benda yang kita pilih untuk taat Allah atau menderhakainya. Ittirari, kita tak boleh buat apa. Seperti berlakunya musibah-musibah, sakit, demam, itu kita memang tak boleh buat apa. Dia datang secara ittirari, yakni secara bukan pilihan kita. Atas setengah ulama menyatakan sabar itu pada muktasab wa ghairu muktasab, yang kita usaha, yang kita tak boleh usaha. Dia datang, namun kita dituntut untuk bersabar. Maka sabar tertinggi dalam kesufian pula ialah dalam sabar mengubah perangai, dalam sabar memperbaiki hati, dalam sabar menjauhi ataupun kita katakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az, sabar pada pencinta Allah jauh lebih besar. Jauh lebih besar sabar pencinta Allah Ta'ala daripada sabar orang lain yang sebenarnya serba sikitnya. Kerana kita tahu tidak ada sabar yang lebih hebat daripada sabar seorang yang bercinta. Kalau orang bercinta dengan seseorang sebagai contoh, tak sabarnya untuk menunggu hari pelaminan dia. Oh, tak sabar dia. Tak sabarnya untuk bertemu dengan orang yang dicintainya. Biar kalau dia ajaknya dating pukul 3 petang,
Barangkali satu malam dia dah tak boleh tidur mengenangkan waktu pertemuan 3 petang. Itu para pencinta. Namun dia tahan sebab dia perlu menepati masa. Apatah lagi pencinta Allah. Zat yang agung, zat yang kita katakan yang sempurna. Pasti bila orang yang dikurniakan cinta ini, tuan-tuan sekalian, maka mereka tidak mampu menahannya. Kalau tidak, kerana Allah menahannya. Satu ketika, Nabi Isa AS sedang berjalan bersama para Hawariyun. Dia bertemu dengan seorang berkata, wahai Nabi Allah Isa, doakan untukku supaya aku dapat mencintai Allah dengan sebenarnya. Lalu kata Nabi Isa, kamu tidak mampu. Nak cinta Allah sebenar tak mampu. Lalu kata lelaki ini, doakan biar aku dapat. Sikit pun tak apa. Maka Nabi Isa AS mendoakan untuknya. Maka mula berlaku perubahan diri orang ni. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, melainkan merindu bermunajat dengan Allah. Dia tak peduli lagi tentang dirinya, kusuk masai rambutnya dan penampilan dirinya. Kerana dia sudah ada cinta pada Allah. Itu baru sikit. Macam mana kalau Allah beri banyak? Lalu kita tanya, Ustaz, habis para Nabi SAW, bukankah mereka orang yang paling mencintai Allah? Jawapannya ya. Allah Ta'ala berikan pada mereka kekuatan menahan sabar. Memang mereka para Nabi amat cintakan Allah. Tapi mereka ada kekuatan menahan sabar. Macam kita kalau kita lapar perut tuan-tuan. 3-4 hari tak makan. Tiba orang letak makanan depan tu. Dah orang kata jangan makan dulu. Tunggu ada pembesar seorang datang. Oh kita dah meleleh liu. Berbunyi dah perut. Otak kita ni dah push kita makan. Tak mampu kita sabar. Depan kita. Tapi kita diajar jangan makan sehingga datang ketua kita. Yang akan baca doa dulu dan sebagainya. Begitulah kecintaan yang ada pada seorang yang mentaati Allah Ta'ala. Kata riwayat, sabar itu meninggalkan keluh kesah. Sebab Allah Ta'ala dalam menyebut perangai manusia yang lemah. Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini sifatnya keluh kesah. Halu. Maka orang yang bersabar, dia meninggalkan keluh kesah itu. Apa itu keluh kesah? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa iza massahul khairu manu'a. Wa iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Bila dia dapat benda yang tak suka, maka duk mengadu dia setiap masa. Sedih setiap masa. Macam tak boleh pulih. Tapi bila dia mendapat nikmat pula, kedekut tak menentu. Dengan siapa pun dia kedekut. Maka orang bersabar dia tak ada keluh kesah ini. Waktu ditimpa musibah, dia tenang, cool. Waktu mendapat nikmat Allah, ternyata dia tangan yang amat terbuka kepada semua orang. Zunnun berkata, sabar ialah seorang yang dalam hidupnya tak minta pertolongan dengan orang, tapi minta dengan Allah. Ini orang sabar. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Dan dengan bermunajat kepadanya solat. Artinya seorang yang benar-benar sabar, dia menunggu pelepasan dari Allah. Sebab itu Ibrahim AS, datang semua makhluk Allah nak tolong Ibrahim. Hatta malaikat Jibril pun datang. Kata Ibrahim AS tak nak. Saya nak pertolongan Allah. Maka dia menantinya. Maka dia menunggu keajaiban yang luar biasa. Bayangkan, ketika Ibrahim sudah berada dalam manjanik. Maryam zaman dulu, manjanik. Berada dalam ceper manjanik. Dan dibalingkan ke dalam api yang marak menjulang. Waktu yang amat kritikal. Waktu air diparas hidung. Bernafas sudah tersumbat. Datang Jibril, aku nak tolong kamu. Lalu kata Ibrahim, ada pun daripada kamu nak, aku tak akan minta tolong. Amma anta fala. Daripada kamu tak nak. Aku nak dari Allah. Tuan-tuan, Ibrahim tu dicampakkan. Waktu dicampakkan dalam api, dia cuma berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka ketika itu, dia pun tak pernah fikir api akan sejuk. Dia cuma fikir yakin dia pada pertolongan Allah dan sabar menanti. Akhir waktu dicampakkan dalam api, maka Allah berfirman, qul ya naru kuni
bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman kepada api, wahai api, kuni, hendaklah kamu sekarang bersifat bardan, sejuk, wasalaman, dan nyaman. Bukan sejuk yang menggigit, bukan sejuk macam kutub utara, kutub selatan. Sejuk yang nyaman, bardan wasalaman ala Ibrahim, hanya kepada Ibrahim. Kaumnya di situ terasa bahang kepanasan, sampai mereka tak mampu nak dekat dengan api. Bahangnya kuat. Adapun Ibrahim tidak. Tuan-tuan, banyak kejadian bila mana seorang meletakkan pergantungan pada Allah, sesuatu yang dilihat oleh orang lain sebagai musibah menimpanya, tapi baginya satu kenikmatan. Orang tengok macam, orang ni macam susah. Nikmat dia. Senang dia dalam ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Maka ini sabar. Kata ahli Daqaq, sabar tu macam nama dia. Namanya sabar. Tuan-tuan jumpalah Mak Saleh ke, tuan-tuan jumpalah India, China, sebut je sabar, apa dia faham? Tahan. Itulah sabar. Sabar. Kalimah itu seperti tak perlu ditafsirkan. Sabar. Umpama kita tunjuk gula. Gula tu apa? Gula. Kita seperti tak ada penafsiran. Ya, gula. Semua orang faham sifat manis dan sebagainya. Kalau kita kata matahari, apa dia matahari? Matahari lah. Yalah, apa dia matahari? Mari sini kita tunjuk. Tu dia matahari. Kita sebut bulan. Bulan tu apa? Bulan. Macam mana bulan tu? Ni tunjuk. Tu bulan. Bagi menunjukkan setiap orang akan faham benda ni. Kerana setiap orang akan melaluinya. Sabar. Maka inilah maksud sabar, itu ialah sabar. Ibn Atta waktu menyebut tentang sabar, dia kata apa? Sabar kalau tidak kerana ingin mencari redhamu. Saya sudah binasa diriku ini, dek rindu kepadamu ya Allah. Cukuplah bagiku bahawa engkau redha, meskipun aku tahu menunggu pertemuan denganmu satu perkara yang menyakitkan diriku sendiri. Tak apalah aku buat benda ni menyakitkan aku, asalkan kau redha. Maknanya tuan-tuan, macam kita sebutlah seorang yang bila mana benar-benar merindu sesuatu, dia rasa macam dirinya akan binasa. Rindu kita, rindu anak kita yang belajar luar negara, bila nak balik. Masa nak pecah dada ni, rindu. Seorang rindukan suaminya, rindukan isterinya. Pasti terasa terseksa diri. Bukan kita kata, penantian satu penyiksaan. Nanti apa benda pula? Ni, nanti orang yang disayangi. Apatah lagi menanti zat yang diagungi. Zat yang dimuliakan, yang diperbesarkan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abu Abdullah bin Khafif, sabar ada 3 macam. Pertama, sabar orang berjuang untuk sabar. Dia panggil mutasabbir. Mutasabbir maknanya orang buat latihan untuk sabar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah akan bagi dia sabar. Jadi kita kena latih sabar. Ya, sabar ni bukan kita tunggu macam tunggu ilham. Dia memang satu latihan. Kalau tuan-tuan tengok atlet jadi hebat sebab dia buat latihan. Hatta seorang pemidatu yang tuntas, yang tangkas, dalam pidatunya dia juga buat latihan. Dia bukan keluar-keluar tu pandai bercakap. Dia berlatih. Seorang yang petah bicara pun dia berlatih. Seorang yang pandai menghuraikan sesuatu juga dia latih. Tak ada orang yang dapat sesuatu tanpa latihan. Maka sabar itu juga lebih berhajat kepada latihan. Sebab itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirullah." Siapa melatih dirinya untuk sabar, Allah akan sabarkan dia juga. Tapi nak latih macam mana? Latihlah dengan mendengar kata-kata nasihat tentang sabar, membaca kata-kata perangsang tentang sabar, melihat orang-orang yang diuji sama seperti kita atau lebih dahsyat pada kita, melihat nikmat-nikmat yang lain untuk kita kenang, untuk kita syukuri berbanding apa yang kita hilang. Semua jalan-jalan ni kita tengok bagi meringankan sabar kita. Umpama kalau kita sakit, apa kita buat? Kita tidur untuk ringankan sakit. Kita makan ubat untuk ringankan sakit. Kita ke klinik untuk ringankan sakit. Kita bertanya pada kawan-kawan ni, sakit aku ni apa, ubat petua-petua ada tak? Semua kita buat untuk merasa ringan kesakitan. Dan yang kedua, ialah sabar orang sabar. Dia panggil sabirun. Sabir. Maknanya orang tu dah ada sifat sabar dalam dirinya. Maka dia sabar. Dia dah biasa dah. Orang yang biasa duduk Kuala Lumpur jalan jam, dia dah latih sabar. Orang tak pernah ke KL.
Dalam ni duduk pasir gudang taklah jam sangat. Pergi KL. Allah tengok jalan. 5 lorong, mana satu nak pergi ni. Waste pun pening lah, waste pun pening. Tak tahu nak tunjuk jalan alternatif. Waktu tu kita kuatkan, tak apalah, sabar. Biasakan diri. Tapi orang yang duduk sana dah tu, dia dah sabar dah, biasa. Dia dah tahu memang jalan tu macam ni lah setiap hari. Tak kira hari apa. Maka dia dah ada sabirun, sifat yang sudah ada pada dirinya. Sabirun. Kita dah tahu hidup macam ni, tuan-tuan. Nanti sampai masa kita sakit. Sampai masa kita akan dihinggapi penyakit. Sampai masa kita akan ditinggalkan oleh anak-anak. Sampai masa kawan-kawan kita hilang, mati satu persatu. Kita dah tahu benda tu. Maka kita dah bersedia sabar. Dan golongan ketiga ialah golongan yang sangat sabar. Ujian pertama dengan jatuhnya kerajaan Uthmaniyah. Ini ulama terkenal dalam kerajaan Uthmaniyah. Wakil kepada Syekh Islam yang bernama Syekh Mustafa Sabri. Kemudian diikuti bila dalam perjalanan dia nak lari ke Mesir, bawa kitab, terlingkup pula buk dia, habis kitab ditenggelam. Sedih lagi dia. Dia selamat. Kemudian dia berada di Mesir, anak dia satu persatu mati. Kemudian isterinya pula meninggal, tinggal dia seorang. Sedih dia. Golongan ini disebut sabar sebab banyak ujian menimpanya dan terbukti dia seorang sabar. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, semua anak-anak baginda mati waktu Rasulullah masih hidup. Semua kita katakan anak-anak Nabi SAW semuanya mati waktu Rasulullah masih hidup, melainkan Fatimah. Semua meninggal. Daripada Abdullah, daripada Qasim, sehinggalah kepada Ruqayyah, Ummi Kalthum, Zainab. Semuanya meninggal waktu Rasulullah SAW hidup. Kemudian diikuti dengan orang-orang yang disayanginya. Diikuti dengan sahabat-sahabat yang disayanginya mati dulu. Tuan-tuan, bayangkan Rasul melalui benda tu. Mati pula isteri kesayangannya Khadijah, mati pula bapa saudaranya Abu Talib. Sehingga Nabi menamakan sebagai Amul Huzn, tahun duka cita. Ini tahun duka cita yang dilaluinya. Berat baginya. Maka itulah orang yang sabar, kuat sabar. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita pun nak ambil lah kekuatan sabar ni. Kita kalau cek, taklah diuji banyak. Banyak diuji dengan nikmat. Diuji dengan benda yang kita tak suka, kalau kita bilang-bilang tak banyak. Dan kalau berlaku pun memang dah masa dia. Kereta saya rosak sedih. Kereta berapa tahun dah? 20 tahun dah. Patut lama dah rosak ni. Artinya, apa yang berlaku tu memang logik kita fikir memang dah patut kena. Namun yang tu kita sedih melampau-lampau. Maka belajar untuk dia sabar. Ada seorang datang jumpa Abu Bakar Ash-Shibli. Jumpa dengan Ash-Shibli dan tanya, sabar mana yang paling sulit? Maka disebut pertama sabar untuk Allah. Atau disebut sebagai as-sabru fillah, sabar dalam mengubah perangai kita dalam mentaati Allah. Maka jawabnya bukan, kata Shibli lagi, iaitu sabar dalam bersama dengan Allah. Maka jawabnya bukan salah. Sabar bersama dengan Allah maknanya dia tidak melihat kekuatan, melainkan Allah je ada kekuatan. Sama ada as-sabru fillah, as-sabru lillah, as-sabru ma'allah dan as-sabru anillah, istilah dia. Sabar dalam mengubah perangai kita pun kena sabar. Sabar dalam menolak lintasan hati yang tidak baik pun sabar. Sabar kita dalam melihat kekuatan, kekayaan semua milik Allah pun sabar. Tapi sabar paling tinggi ialah berjauhan dengan Allah. Rindu nak jumpa dengan Allah, tapi belum masanya, maka kita sabar. Rindu kita dengan syurga. Kita dah buat ni, amalan ni ke syurga, amalan ni ke syurga. Banyak dah kita buat, bila syurga? Sabar. Bila kita lihat apa yang disebut oleh Nabi SAW, semua benda ni syurga. Setiap hari kita buat amalan, siapa buat ni dijamin syurga. Siapa buat ni dapat syurga. Siapa buat ni dia berikan hidangan syurga. Banyak. Kita dengar ustaz-ustaz kita baca hadis. Kita dah buat belaka dah. Rindu kita nak bahagian syurga kita. Sabar. Masanya lagi. Sampai waktu kamu akan ke sana. Sampai waktu syurga yang dijanjikan itu akan menjadi milikmu. Maka sabar. Kerana itu kita tak jaga, maintain ketaatan kita.
supaya kita mendapat bahagian kesabaran kita nanti. Kata Jurairi, sabar yang sebenar tak ada beza pun keadaan dirinya dan semua hal. Dan ini disebut oleh Allah Ta'ala, as-sabiri was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dan sabar dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Artinya hal mana pun tuan-tuan sekalian, kita sabar. Kita damai dalam menghadapi sebarang ujian. Kata Abu Halid Daqqaq, orang sabar ni darjatnya tinggi sebab Allah sebut dalam Quran, Allah bersama dengan dia. Innallaha ma'as sabiri. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah kita katakan seorang yang ada pangkat bersama dengan kita. Bukankah kita nampak hebat? Ni YB Exco berjalan dengan kita. Oh, hebat dia ni. Ini menteri duk berjalan dengan kita, siapa kita tegur kita. Orang kata hebat. Apatah lagi Allah bersama dengan kita. Dan kita lihat dalam penafsiran Allah Ta'ala. Kita baca dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 200. Bila Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang beriman, sabar. Apa maksud sabar? Baik, sabar ni rendah sikit daripada musabarah. Sabiru ayat kedua. Perkataan kedua. Dan rendah sikit, sabiru pula rendah sikit pada rabitu. Baik, apa maksudnya? Tuan-tuan, sabar maknanya menghadapi dalam kita menjaga diri kita. Sabiru dalam kita berlawan dengan musuh kita. Rabitu maknanya kita bertahan di situ. Bila sebut ribab, maknanya kita tak kelain. Macam orang duduk asrama lah. Ada orang yang menuntut ilmu datang balik. Dalam proses kita nak datang, tuan-tuan, kita sabar. Dan bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita kuatkan lagi sabar kita. Yang rasa nak ngantuk, jangan ngantuk. Yang rasa nak buat kerja lain, tahan dulu, dengar kuliah dulu ni. Maka ini disebut apa? Sabiru. Waktu kita menghadapi sesuatu tu, tahan diri kita. Rabit tu maknanya kita tu duduk sini tak balik-balik nuntut ilmu. Macam orang duduk asrama. Anak-anak kita duduk asrama panggil murabitun. Riba. Duduk situ. Tak jumpa mak, tak jumpa ayah, tak jumpa kakak, tak jumpa abang. Duduk situ mengaji, belajar. Dan sama orang bila kita sebut riba dalam perang, dia berada dalam kamp. Tak bergerak ke mana. Tunggu je perang. Seolah-olah Allah nak ajar kita. Kita ada satu sabar yang bersifat ilmu pengetahuan. Sabar. Kena tahulah benda ni, kena sabar. Yang kedua, kita ada musabarah. Iaitu bila mana kita berhadapan dengan keadaan dan kejadian. Musuh kita. Sebab kita kena ingat, musuh pun dia ada sabar. Tapi dia mungkin lemah dalam bab musabarah. Bertahan. Dan sampai peringkat tingkat tertinggi ialah adanya ribab. Ribabnya tuan-tuan maknanya kita menetap di situ. Apa jadi-jadilah. Macam ada orang tuan-tuan dia mengaji dengan tok guru. Macam saya katakan dia mujahadah, dia dari jauh datang, sabar dia. Tapi bila duduk majlis ilmu tak sabar dah dia. Main telefon, buat benda tu. Dari awal tu datang sabar. Ada orang pula datang, dia dah tak nak. Telefon je tak nak jawab, saya nak mengaji, nak belajar. Kemudian sampai peringkat, tak apalah Ustaz kalau macam tu Ustaz. Kita nak duduk pondok Ustaz lah. Saya nak duduk sini. Duduk. Maka ini namanya riba. Atau apa disebut oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Rabitu ni tahap tertinggi di mana kita dah punya kekuatan, kebiasaan, keinginan, kecintaan untuk sabar. Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Allah Daud. Antara wahyu Allah pada Daud AS, takhallaqu bi akhlaqi. Wahai Daud, hendaklah mereka semua berakhlak dengan akhlak aku. Kata Daud AS, apa dia? Ya Allah, aku ni maha sabar. Inni sabur. Aku ni maha sabar. Maka hendaklah engkau sabar. Fasbiru, hendaklah engkau sabar. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita katakan dalam hidup ni kita kena sabar, sebab Allah itu sendiri maha sabar. Kalau Allah tak sabar tuan-tuan, kita dah tak ada dah kat dunia ni. Buat salah sikit, terus humbang dalam neraka. Tapi Allah maha sabar. Allah jadikan pengadilan demi pengadilan, keadilan demi keadilan. Tak terus disumbat dalam neraka. Diadili dahulu. Diberi buku catatan dahulu. Ditimbang dahulu. Ditanya dulu apakah dia berhak dapat syafaat atau tidak. Adakah yang nak beri syafaat. Maha sabar Allah pada keinginan makhluknya. Kalau Allah inginkan, Allah jadikan terus yang jahat-jahat ni sumbat dalam neraka. Tak payah hisap-hisap lah. Tak payah tunggu kat mahsyar. Tapi Allah nak tunjukkan Tuhan yang maha sabar. Maka tuan-tuan, kerana itu kita bersabar. Maka siapa yang bersabar, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya jalan keluar dan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.